Okay, so kita tengok perbezaan asas technical lah antara Unity UT582 Plus, digital RCD ELCB tester dengan Kyoritsu RCD ELCB tester model 5406A. So size dia dah tengok berbeza. So ini dari Unity, yang ini daripada Kyoritsu. Saya rasa banyak orang menggunakan ini. Ini adalah kira new kid on the block, yang baru. Mungkin boleh dijadikan sebagai alternatif kepada electrician yang memerlukan alat uji tetapi dalam keadaan harga yang tidak terlalu mahal. Kita ada pilihan lain selain daripada dapatkan Kyoritsu. Of course Kyoritsu kita tahu dia punya reputation, peralatan dia dia sudah berada lama di pasaran. So kita tengok dari sudut teknikal asas lah. Kita tengok yang ini. Kalau yang Kyoritsu ya dia ada soket khas, cuk 3 di sini, 3 pin ini di sini, dan pergi ke soket plug, soket plug begini. Ini whereby yang Unity ini dia ada 3 probe yang boleh dicabut keluar secara berasingan, dan disimpan sama jugalah. So basically tidaklah terlalu menyusahkan sebenarnya. So kenapa dia Unity ini dibuat begini untuk 3 probe ini? Sebab unit ini juga boleh dijadikan sebagai voltmeter. Voltmeter, so kita boleh gunakan probe ini untuk kita cok pada live dengan neutral saja, dan kita boleh uji bekalan kuasa yang AC yang dihantar untuk kita lihat berapa voltan antara live dengan neutral dengan live dengan earth, kita boleh ukur. So itu kita dah tengok perbezaan dia lah daripada probes ini. So Unity ada extra probe untuk kita uji voltan, neutral, live di sini. So saya nak fokus pada pengujian RCCB lah, bukan pengujian voltan. Tapi nanti saya akan tunjukkan juga lah cara nak uji dia. Ada dalam video yang pertama macam mana uji voltan. So ini dia. So yang Kyoritsu ini dia tidak ada bateri dalaman, tidak memerlukan bateri. Whereby Unity ini kita tengok dalam video pertama, dia ada memerlukan bateri. Ada berapa semuanya? Ada 6 bateri, 6. Ada 9 bateri, 6 bateri. This is 6 bateri AA, 6 dalam 1.5 di belakang. So dia memerlukan bateri. So Kyoritsu tidak ada. So bagi yang dah biasa pakai, anda tahulah. Kyoritsu ini dia dapat bekalan untuk hidup daripada supply. So kita sambung ke bekalan. Kita tengok yang Kyoritsu. Sudah on. Dia dapat bekalan kuasa
dari soket. Right, whereby Unity ini sebab dia ada bateri tidak perlu, kita boleh on terus. Oke, itu perbezaan dia lah. Sebab dia ada bateri. Alright. Seterusnya function. Oke, kita pergi ke function yang pertama. Kita tengok tombol di sini semua ni off. Volt ini, Unity ini akan berfungsi sebagai voltmeter. Dia ada non trip test dalam setengah, dalam 1 trip test, dalam 5 fast trip dan auto ramp. Whereby yang Kyoritsu ini sama juga, perbezaan dia ada DC test yang tidak ada pada Unity itu. Dia tak ada DC test. Oke, itu perbezaan dia. So sekiranya kita perlu membuat pengujian yang ada DC test, maksudnya Unity ini tidak dapat digunakan. Alright. So okay. Next kita tengok volt di sini. Volt di sini. Apabila kita letak pada volt ini, maksudnya Unity panel ini akan jadi voltmeter. So sekarang saya akan sambungkan ini ke soket. So kita boleh tengok label di sini ada tanda strike, itu maksudnya ada bekalan kuasa. So sekarang live dengan neutral power 243 volt. Kita tak dapat menggunakan Kyoritsu ini sebab dia tak ada function untuk mengukur voltan. Bekalan kuasa tak ada. Dan kita ada function untuk lihat frekuensi. Tekan frekuensi live protective earth ataupun L dengan E, frekuensi dia 50 Hz. Kita juga boleh tengok frekuensi antara live dengan neutral. Dapat ke tidak? Tekan, tak ada. Kita tukar ini. Kita boleh tengok live dengan neutral 243 volt. Ada frekuensi ke tidak? Tidak ada. Frekuensi hanya diukur pada live dengan earth. Protective earth 50 Hz. Tak dapat. So Anda boleh tekan, boleh rujuk pada manual, Anda boleh lihat kadar voltan antara live dengan earth 246. Tekannya ini, ada label ini. Live dengan neutral 243. So itu Kyoritsu tidak ada, tak ada fungsi itu. Seterusnya sebelum kita pergi ke CCB test, seterusnya kita tengok function ini. Correct wiring PN semua ni. Do not proceed sekiranya ada masalah ini, dia akan merah. Sekiranya pakai Kyoritsu dia akan merah. Dia akan merah apabila berlaku contoh earth tidak ada, live neutral terbalik, neutral tidak ada. Maksudnya sekiranya ada masalah pada sistem pemasangan lah. Polarity tak betul, dia akan merah. So kita tak dibenarkan, digalakkan untuk buat pengujian. Dia menggunakan lampu whereby untuk Unity ini, dia menggunakan label di sini. So sekiranya kita letak pada pengujian RCCB, kita boleh lihat L dengan E, L dengan N ini sekiranya dia stay begini, maksudnya sistem pendawaian betul. Sekiranya contoh bekalan kuasa terpadam, so dia akan blinking. Tak ada simbol kilat di sini.
So dia akan blinking. Kita on kan balik bekalan kuasa, dia ada simbol kilat tu dan dia stay macam tu. So itu perbezaan dia lah. So katakan contoh, katakan ada masalah pada sistem pemasangan. Contohnya sekarang saya akan disconnect earth daripada sistem. Anda boleh lihat apa berlaku. Perhatikan ini dengan yang lampu di sini. Oke, perhatikan lampu itu. Tegakkan supaya kita boleh nampak. Oke, so perhatikan tepi ini dengan lampu ini. So sekarang saya akan cabut earth daripada lita. Kita tepukan perhatian pada ini. Oke, yang lampu ini do not proceed ini kita tengok. Oke, saya cabut earth. 1, 2, 3. Oke, dia akan menyala merah. Oke, merah. Do not proceed. So kita kena cari. Oke, kita kena cari kenapa dia merah itu. Kita kena troubleshoot. Oke, seterusnya saya letak balik. Oke. So sebelum buat tes kita kena mesti lihat ini dulu. Sama juga dengan Kyoritsu tu ada, tapi hanya dia menggunakan lampu. Oke. Oke, contoh katakan earth tidak ada. Apa berlaku di sini? Oke. Pada video sebelum ini yang tadi itu pun ada saya tunjukkan, tapi sekarang saya tunjuk dengan lebih dekat khas untuk 582 plus ini. Katakan earth tidak ada. Cabut earth. Tengok. Bekalan ada. Oke. Ada kan bekalan, tapi ini blinking. L protective earth, neutral dengan earth tidak ada. So dia blink. So apabila blinking ini maksudnya ada masalah. So jangan buat pengujian. Oke. Kalau kita letak earth semula, dia akan stay. So katakan tidak ada N. Dalam penyambungan N tidak ada. Dia akan begitu. Bekalan masih ada sebab live ada masuk. Tapi masih blinking. Live neutral. Oke, menyala. Oke, live dengan neutral. L, N dengan I blinking. Kalau kita letak balik N, dia oke semula. Sama juga case sekiranya kalau kita cabut I, L tak ada. Tengok. Tanda strike tidak ada. Blinking. Maksudnya tak ada bekalan. Kalau live neutral terbalik, bagaimana pula? So kita cabut neutral. Letak pada sini. Dan N pula sini. Kita tengok apa berlaku. Ada bekalan masuk tetapi blinking. So kesalahan ini mungkin bukan pada probe ini, dia berada pada penyambungan yang tak betul pada lital yang kita nak uji, polarity pada lital yang kita nak uji itu, pada soket kita ataupun pada DB yang ada masalah. So ini penting. So sekiranya ada masalah ini berkelip begini, maksudnya lital yang kita nak uji itu ada masalah. So jangan buat pengujian. Oke. So kita pasang balik, ikut polarity, katakan polarity semua betul. Oke, pasang neutral dulu. Live. Oke. Dia kembali asal seperti sedia kala. So, bagian ini sangat penting bila kita buat pengujian. Sama juga dengannya Kyoritsu, dia ada hanya gunakan lampu. Oke. Tengok user manual. Dalam user manual ada tunjukkan apa maksud setiap ini apabila dipaparkan. Bila ada berkelip, bila dia tidak berkelip. Oke.
Alright, so itu untuk menyimak sama ada pendawaian bagus ke tidak sebelum kita buat pengujian. Oke, pengujian. Oke, so terusnya kita akan pergi ke, kita nak bandingkan ke pengujian untuk RCCB, pengujian RCCB. So kita tengoklah perbezaan dia nanti. Saya tak tahu mana yang lebih tepat, sama ada ini kah. Okay. Mungkin Kyoritsu lebih tepat ataupun Unity. Kita tengoklah. Saya pun tak dapat nak kata Kyoritsu lebih tepat. Mungkin sekiranya kita ada satu unit yang diuji, contohnya di Sirim kah, kita hantar, mungkin kita boleh rujuk yang mana lebih tepat. Atau kita ada alat lain yang kita nak bezakan, yang kita boleh jadikan sebagai rujukan, mungkin itulah. So anyway, kita akan tengoklah perbezaan dia. Alright. So untuk pengujian ini saya menggunakan RCCB Hege ini. 40 ampere. Keadaan arus bocor dia 100 mA ataupun 0.1 ampere. Saya ada banyak RCCB di sini, so saya pilih Hege sajalah. Right. Oke, so sekarang kita nak buat testing untuk RCCB antara dua nih. Kita compare dia punya kadaran, reading yang dia dapat. So first, sebelum kita pergi buat testing, kita tengok berapakah kadaran untuk yang ada pada RCCB ini. Untuk yang Kyoritsu kita boleh tengok dengan jelas. Kita boleh scroll kadaran arus bocor ini. Tengok tanda itu daripada 10 mA kita boleh bergerak sampai 500 mA. Dia 10, 20, 30, 200, 300, 500. Whereby yang Unity ini kita tekan butang nih. Kita tengok dia daripada 10 sama 10, 20 ya, 20 sama 30 ya, sama 30. Pas saya pergi ke dalam satu senang. Dia ada 10. Untuk dalam 5 tadi dia ada limit ya, dia ada limit. Untuk dalam satu kita tengok 10, 20, 30 sama 100, tapi di sini 200. Unity dia tak ada 200, dia pakai 100. 100, 300 sama, dan pergi ke 500 sama. So kalau kita nak buat fast strip, fast strip contohnya. Fast strip ini Unity dia bagi daripada 10 mA sehingga maksimum 10, 20, 30 mA saja. 30 mA darab dengan 5. Whereby untuk Kyoritsu ini dia boleh sampai 500. Anda boleh scroll. Itu perbezaan dia lah. 500 besar lah tuh. 5 darab 5. 500 darab 5 besar nilai dia. Tripping value dia. Leakage value untuk kita uji RCCB. Right. So itu untuk kadaran arus bocor yang boleh kita pilih. Yang boleh dipilih. So sekarang
kita lihat sensitivity ini, kita uji dia. Kita uji dia punya sensitivity, berapa kadar yang dia boleh bagi, yang dia boleh hasilkan daripada pengujian RCCB. So now, first kita setkan supaya dia sama. Kita bermula daripada non-trip test. Dalam 1/2, dalam 1/2. Next kita tengok UL ini 25 volt, sini 50 volt. So saya samakan dengan sini supaya dia sama. Excuse me, sini nih salah tekan, masih baru. 50 volt 180, 50 volt kosong. 50 volt kosong, 50 volt kosong. Alright. So kita pergi ke kadaran arus bocor, saya letak 100. Setengah daripada kadaran RCCB kita. RCCB adalah 100 mA. So apabila kita tes, dia mesti tidak trip. Right? So so saya off-kan yang ini dulu. So kita tes 1, 2, 3. Lebih daripada 2000 mili saat. So dia tidak trip. Alright. So saya off-kan yang Unity. Anda boleh tengok dia blinking sebab off. So saya on-kan yang Kyoritsu ini. Pergi ke 200. 200. Kalau kita letak 200, dia separuh, dia dekat 100. So kita tengoklah. So sekarang ini 200 bagi 2. 100 mA. So kita tekan 1, 2, 3. Dia trip sebab 200 bagi 2. So kita kena letak dia 30. Chill. So nampak perbezaan di situlah. Unity ini kita boleh pilih 100. Bila half dia akan 50 mA, tak sampai nilai RCCB. Whereby yang ini kalau kita letak 200, dia bagi 2 100, dia akan trip. So kita letaklah 30 bagi 2 baru 25, baru 15. So kita tes 1, 2, 3. Over limit, so dia tidak trip. So over limit sini dia tak nyatakan berapa over limit itu. So untuk Unity, dia kalau over limit dia maksudnya lebih daripada 2000 mili saat. Itu dia punya yang Unity bagilah. So next kita pergi ke trip test. Dalam 1, tengok sama 50 0 darjah, 50 0 darjah. So anda boleh lihatlah perbezaan dia nanti untuk yang Kyoritsu ini dengan Unity. Dalam 1 kita nak tripkan RCCB. So 30 dalam 1. So pengujian ini saya hanya buat untuk UL 50 volt 0 darjah lah. Ini saja yang saya buat. So anda boleh, kalau anda berminat, anda boleh buat untuk 180 darjah kalau anda nak, atau 25 volt kah. Tak ada masalah. Alright, so dalam 1 30 dalam 1 baru 30 mA. Kalau kita tekan ini, dia tak akan trip.
dia over limit, dia tak akan trip. Alright, so kita naikkan ke 200. Oke, pergi ke 200. Oke, so saya tes. Oke, 9 mili saat. Oke, diambil masa 9 mili saat untuk trip. Oke, 9 mili saat. Tengok, Kyoritsu ini sebab dia tak ada bateri, dia akan off, dia akan hilang. Memori itu, data itu akan hilang. Oke, so itu kelemahan dia lah. Oke, saya boleh kata itu kelemahan dia. Alright, so seterusnya kita pergi ke sini. Oke, ini tadi kita pakai 200, ini kita pakai 100. Saya on-kan supply. Oke, dah ada supply masuk. Oke, darab 100 sama dengan value RCCB. Oke, 100 mA. So kita tengok kalau 100 mA bocor, berapa mili saat dia trip RCCB itu. Oke, 1, 2, 3. 26 mili saat itu yang direkodkan oleh Unity ini. Whereby tadi yang Kyoritsu itu rekodkan 9 mili saat. Oke, 9 mili saat. Oke, so nampaknya Unity ini dia baca tak pasti sama ada dia baca lambat ataupun macam mana nak kata 26 mili saat, sebab tadi yang ini kita bagi 200, so ini saya bagi 100. So apa kata saya naikkan ini, kita gunakan value yang sama 300. Oke, 300 ini dan kita pakai 300 di sini. Mungkin dia akan ada perbezaan, who knows. Oke, so saya naikkan ini ke 300. Oke, 300. Kita tengok ini berapa saat dia ambil. 8 mili saat. 300 mili ampere 8 mili saat. Alright, so saya on kan Kyoritsu. Itu masalah dari Kyoritsu ini, dia hilang, asyik hilang. Oke, so saya letak 300 supaya sama seperti ini, 300 mA. 1, 2, 3, sama. Oke, sama. So 8 mili saat, 8 mili saat diambil. So maksudnya kemungkinan besar nilai itu tadi disebabkan oleh kadaran arus bocor yang kita bagi. Bila saya letak darab 1 pergi 200, whereby di sini 100 dia ambil masa sikit, sebab itu dia lengah. Oke, di sini 200 sebab dia 2 kali ganda daripada nilai RCCB. Oke, nilai arus bocor untuk RCCB trip. Sebab itu kita tengok di sini 9 mili saat. So itu yang membezakan lah. Alright, so itu untuk kita boleh lihat untuk trip test. Oke, so apabila value sama 300 di sini, 300 di sini, nampaknya dia rekodkan nilai yang sama. Oke, untuk trip test, so comparable. Oke, comparable, boleh dikatakan sama. Oke, value sama ya, value sama. Alright, so seterusnya kita pergi ke fast trip darab 5. Darab 5 oleh sebab kita bagus sekiranya kita rujuk pada nilai yang sama. Oke, contohnya di sini, kalau di sini 300 tadi, di sini kita setkan 300 sebab dia di sini ada 200, di sini ada 100, dia tak sama.
So kita standardizekan supaya nampak sama nilai. Alright. Fast trip saya buat Unity dulu, sebab Unity ini dia simpan, kita boleh rujuk, dia tak padam. So Kyoritsu ini buat dia akan hilang, so kita akan rujuk ni di sini. Alright. So fast trip darab 5. So untuk fast trip kita scroll ini, dia maksimum bagi 30 MA. 30 darab 5 MA 150. Untuk fast trip. 150. Untuk fast trip darab 5 kita standardizekan antara dua-dua ni. Untuk fast trip darab 5 saya setkan ini ke arus bocor 20 darab 5. 20 darab 5. Ini pun ada 20 darab 5. 30 ada juga. 30 pun ada, 30 darab 5. So kita set ke 20 darab 5. Ini saya turunkan 20 darab 5. Ini untuk fast trip ya. So kita buat yang Unity dulu. 20, 5, 1, 2, 3. 25 mili saat. 25 millisecond. 25 millisecond. Dan kita tengok Kyoritsu, kita pergi juga nilai yang sama, 20 darab 5. 20 dengan 5. 1, 2, 3. Sama. Sama. 25. So ini terus hilang. Tengok tu kelebihan yang ada di sini. Kelebihan dia. So seterusnya last test kita pergi ke auto rem. Rem test. Auto rem test. So rem ini, auto rem kita tahu bagi yang pernah uji, dia akan slowly naikkan arus bocor gradually sehingga RCCB trip. So kita boleh setkan berapa kadaran arus bocor itu yang kita mau. So yang untuk yang Unity ini kita setkan ikut RCCB kita. RCCB kita 100 mA. So kita letaklah 100 mA. 100 mA. So kita tengok yang Kyoritsu dia tak ada 100, dia ada 200. Kita tengoklah perbezaan dia nanti. Right? So 1, 2, 3 rem test. 70 49 millisecond. 70 49 millisecond. Rujuk ini kebaikan dia tak hilang. So sekarang ini kita naikkan, kita pergi ke 200. Dia tak ada 100. Kalau ada 100 cantik. Tak apa, nanti kita akan standardizekan pakai 300 sebab yang ini ada 300. Saya tes. 80 46. Dia ada beza sedikit. 80 46. 80 46. Yang ini 70 49. Sikit saja beza. Coba kita letak 300. Sebab di sini kenapa dia takut nanti dia berbeza seperti yang sebelum tadi itu. Sebab dia naik by persen. Apabila kita letak 200 dia lebih jarak dia. So kita letak 300. So yang ini saya alih ke 300. Nanti kita akan tengoklah adakah dia sama. 1, 2, 3. 90 27. Adakah dia akan sama nanti? 40
parts uji RCB RAM test ini yang penting ya. Oke, so 90 27 millisecond. Kita tengok ini adakah dia sama. 90 26. Yes. Oke. Sama. Alright. So untuk RAM test sama. Oke, apabila value dia sama. So perbezaan tadi sebab di sini apabila kita pakai 100 dia lain. Ini 200 sebab untuk RAM test dia ada percentage berapa persen. Ini 200, yang ini 100 dia berbeza. Oke. Jarak kenaikan dia. So ini sajalah pengujian yang saya boleh tunjukkan. Yang lain boleh juga kalau nak gunakan 180 degree. Contoh saya tukar sini 50 volt 180. Kita tengoklah. Oke. 50 volt 180, 50 volt 180. Oke, kalau kita nak uji, kita tengok nilai sama 300 90 37. 50 180 50 180. Kita tengok adakah dia sama. Pergi ke 300 1 2 3 90 35 kurang lebih. Oke. So itu perbezaan antara ini teknikal dia, pengujian dia yang saya tunjukkan antara UT582 Plus dengan Kyoritsu 5406. Satu function yang ada pada UT582T ini adalah fungsi backlight, yang mana fungsi ini tidak ada pada digital LCD yang Kyoritsu. So kita boleh hidupkan backlight ini dengan mesti letak pada jurat volt dan tekan butang lampu ini. So untuk ini saya off-kan lampu. So untuk activatekan lampu untuk LCD backlight ini kita tekan pastikan jurat volt, tekan switch ini macam tu. So kita boleh lihat backlight. So kita boleh buat bacaan. Nak off-kan, tekan balik. On backlight. So kita boleh ubah jurat tu pergi tempat lain. Backlight sentiasa on. Sentiasa on. Itu nak off-kan balik, kita kena balik ke jurat volt semula, tekan off. Macam tu. So itu fungsi backlight. And another function yang ada adalah auto off. Sekiranya dibiarkan tak ada aktiviti, kita sentuh butang semua ni tak ada dalam tempoh 5 minit, unit ini akan auto off sendiri. Dia akan off selepas 5 minit, no operation. So itu. Itu antara function yang ada pada unit UT582 Plus ini. So kita dah tengok pengujian tadi. Saya boleh katakan wow pada Unity 582 Plus. Ini kalau dibandingkan dari sudut harga, memang ini jauh lebih murah. Harga dia 390. 390 plus saya beli online. So yang ini kalau anda tengok 1.000 lebih. Kalau ada juga yang saya tengok ada 800 lebih dijual. So teknikal dia bila kita tengok tadi pengujian itu didapati
boleh tahan, boleh sama, oke, sama, tak jauh beza. Hanya yang ketara adalah teknikal ya. Yang ini ada DC test yang ini tidak ada. Tapi ini boleh jadi voltmeter, boleh uji voltan live neutral, live dengan earth. Dia ada function lampu, oke, ada indikator untuk apa nama? Kalau ada salah sambungan, live neutral terbalik semuanya itu dia blinking, kita boleh tahu dengan lebih cepat apa masalah. Lagi, the best part is dia ada battery. Dia ada battery. Oke, so kita boleh tengok pengujian tadi apabila saya pakai ini. Dia apa nama? Apabila kita tripkan RGB, kita ada masa yang sangat singkat, a few second untuk ambil catatan. So itu kelemahan inilah. Oke. So for me ini dah cukup bagus Unity ini. Oke, good job Unity. Mungkin electrician di luar sana, kalau Anda berminat, Anda ada pilihan, Anda boleh beli yang ini, tak ada masalah. So kalau Anda budget kurang, boleh dapatkan ini Unity 582 Plus. Oke, good job Unity. So itu saja untuk video perbandingan ini. Oke, sama-sama ada kelebihan, ada kelemahan dia. So thank you guys, keep on update and watch my video. Thank you.